Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wan Nurhalizawati dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Nama saya Stephanie Ana Injing yang memegang nombor metrik D20211098625. Saya merupakan pelajar semester 3 dari program AT05 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Untuk hari ini saya akan membentangkan hasil alat bantu mengajar yang telah saya hasilkan yang dinamakan sebagai permainan jejak misteri. Ini adalah ABM yang telah saya hasilkan yang dinamakan sebagai permainan jejak misteri. Mengapa saya menamakan ini sebagai permainan jejak misteri? Untuk pengetahuan anda semua, saya menamakan permainan ini sebagai permainan jejak misteri kerana jejak itu merujuk kepada setiap pemain perlu menjajaki setiap nombor ini daripada nombor 1 hingga nombor 9. Misteri pula merujuk kepada nombor yang terdapat dalam permainan ini. Nombor itu tersebut merujuk kepada soalan-soalan misteri yang akan ditanyakan kepada mereka yang akan bermain dalam permainan ini. Bagaimana pula kita mengaplikasikan permainan ini dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? Baiklah, saya akan tunjukkan cara-caranya. Untuk mengaplikasikan permainan jejak misteri ini di dalam kelas, pertama, guru-guru perlu mengajarkan satu topik yang mereka pelajari pada waktu itu, dan mereka juga perlu menyediakan beberapa buah soalan sebelum memulakan permainan jejak misteri ini. Seperti saya telah menyediakan 10 buah soalan yang berkaitan dengan topik struktur sosial masyarakat pada abad ke-19 yang terdiri daripada 10 soalan. Bagi memulakan permainan ini, guru-guru perlu memilih 4 orang pelajar sebagai pemain dengan menggunakan buah permainan yang berlainan berwarna seperti yang telah saya sediakan ini, yang berwarna merah jambu, warna biru, warna merah dan juga warna putih. Saya juga menggunakan satu buah dadu sahaja. Jadi, bagi mereka yang ingin menentukan giliran untuk bermain dalam permainan ini, mereka perlu membalingkan buah dadu itu. Jika sesiapa yang mendapat nombor yang paling besar, maka mereka lah yang memulakan permainan ini. Jadi, untuk bermain permainan ini, sekiranya seorang pemain mendapat nombor 2, jadi mereka akan berhenti di tapak nombor 2 ini. Jadi, jika mereka berhenti di tapak nombor 2 ini, mereka perlu menjawab soalan yang telah disediakan oleh guru-guru. Seperti soalan yang telah disediakan oleh saya juga, iaitu siapakah yang menduduki paling tinggi atau paling atas dalam struktur masyarakat Melayu. Jadi, jika mereka tidak dapat menjawab soalan itu, mereka haruslah menyerahkan permainan ini kepada permainan yang seterusnya sehingga tiba giliran mereka lagi. Mereka juga perlu menjawab soalan yang terdapat dalam kertas ini. Manakala jika mereka berhenti di nomor 3, nomor 6 dan nomor 9, mereka perlu mencabut satu kertas yang terdapat dalam mystery box kerana nombor 3, nombor 6, nombor 9 telah ditulis mystery box. Dalam mystery box itu akan menentukan nasib mereka, sama ada mereka akan terus bermain atau tidak akan bermain lagi. Ini adalah kotak yang dinamakan sebagai mystery box. Dalam kotak ini terdapat beberapa kertas yang akan menentukan nasib setiap pemain. Misalnya, jika mereka mencabut yang
ada perkataan mula, mereka perlu kembali kepada tapak yang ditulis mula. Jika mereka mendapat kembali yang ada 3 kali ini, mereka perlu kembali pada 3 kali. Contohnya mereka berhenti di nombor 6, mereka perlu kembali ke nombor 3 lagi. Dan jika mereka berhenti di nombor 3, mereka perlu kembali lagi kepada tapak nombor 1. Jika kertas itu mengandungi perkataan tamat, mereka akan menamatkan permainan itu. Pergi ke tapak tamat. Contohnya seperti ini. Jika mereka berhenti di nombor 3, mereka mendapat sebuah kertas yang ada perkataan 3 kali. Jadi mereka akan perlu kembali kepada nombor 1. Jadi jika mereka mendapat perkataan yang ada pergi 3 kali, mereka perlu pergi ke nombor 6. 1, 2, 3. Dan mereka yang mendapat perkataan tamat, mereka otomatik pergi ke tapak yang ada perkataan tamat ini. Dan mereka yang mendapat perkataan mula pula perlu kembali kepada perkataan mula. Maksudnya mereka akan memulakan lagi permainan mereka. Mereka yang mendahului permainan ini, contohnya mereka yang orang yang pertama yang menjejaki di tapak tamat, maka merekalah pemenang dalam permainan ini. Setakat itu saja daripada saya. Semoga alat bantu mengajar ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik belajar. Sekian, terima kasih.